Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabawalahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'. Pakai mic ke tak pakai mic? Ha? Dengar? Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Ada ni ya? Bunyi tak? Halo, 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 halo. Macam tak bunyi pun. On. Halo, testing, testing. Oh, situ kan. Kita akan terus pengajian daripada kitab Ar-Rahiqil Makhtum, Sirah Nabawiyah, yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala tingkatkan darajat syurga beliau bersama para Nabi Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Dan kita mengharapkan syafaat para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung muka surat 447. Perenggan atas tu masih dalam tajuk Perang Ahzab, ataupun nama lain Perang Khandaq, parit. Kita tengok perenggan yang di atas tu. Lebih hebat dari itu kisah yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhuma, katanya, pada hari menggali parit, kami telah terhalang oleh seketul bongkah yang besar. Ini banyak riwayat dia datangkan. Jadi dalam peristiwa Perang Ahzab ni banyak peristiwa-peristiwa aneh, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang bab makan roti dengan kambing tu yang sikit tapi cukup untuk ribuan orang. Dan cerita yang kedua iaitu ketika mereka gali parit, ada halangan ketul batu besar. Nak gali tak boleh. Lalu para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, bongkah besar ini menjadi penghalang dalam parit. Baginda berkata, biar aku yang turun ke bawah. Kemudian baginda berdiri sedangkan perutnya masih beralas dengan batu akibat kelaparan. Maksudnya ikat batu kat perut. Kan? Tu orang dululah memang lapar, tak ada makanan, cara dia ikat batu. Rat tali pinggang kan, rat kan. Bagi ketat tali pinggang tu. Tali pinggang saya tak cukup, letak ketul batu pula. Bagi ketul batu tu kempis perut kita tu, tak masuk angin, tak sakit, sebab tak ada makanan. Beralas dengan batu akibat kelaparan, kerana telah 3 hari kami tidak merasai makanan. Dah terputus. Lantas Nabi SAW mengambil cangkul dan memukul bongkah batu itu sehingga hancur menjadi pasir. Kan? Hancur lebur 3 kali Nabi ketuk. Dalam riwayat lain Nabi sebut 3 kali. Kali pertama berapi, kali kedua retak, kali ketiga hancur lebur. Kan? Al-Barra berkata, semasa hari menggali parit, kami telah terhalang oleh seketul batu besar yang tak dapat dipecahkan oleh cangkul para sahabat. Lalu kami mengadu kepada Rasulullah SAW. Baginda pun datang lalu memegang sebatang cangkul seraya berkata, Bismillah. Kemudian dipukulnya dengan satu pukulan. Lantas berkata, Allahu Akbar. Aku telah dikurniakan kunci-kunci negeri Syam. Demi Allah, aku benar-benar dapat melihat istana-istana merahnya di saat itu. Istana merah Syam. Kemudian baginda memukul kali yang kedua. Lalu terbelah satu lagi. Seraya berkata, Allahu Akbar. Aku telah dianugerahkan Parsi. Demi Allah, aku sedang melihat istana-istana Madain yang berwarna putih itu sekarang. Parsi di Iran lah.
Kalau yang Syam tadi, iaitu tentera dia apa dia? Tentera Rom. Tentera Rom, Eropah. Jadi dua ni kuasa dunia besar, Parsi dengan Rom. Sehingga tak ada siapa boleh kalahkan dua kuasa besar ni. Dan dua ni berebut-rebut, kadang menang Parsi, menang Rom. Akhirnya menang pada Rom pula. Zaman Sayyidina Umar berjaya tawan kota Rom, kan? Kota Rom, Parsi dah jatuh lah. Kemudian baginda memukul kali ketiga sambil membaca Bismillah, sehingga menyebabkan pecah saki-baki batu itu. Serentak itu juga baginda berkata, Allahu Akbar, aku telah dianugerahkan kunci-kunci negeri Yaman. Yaman pun ada kerajaan dia, tapi taklah sekuat Rom dan Parsi. Himyar, tak salah saya, zaman tu masih dikuasai oleh bukan Islam. Demi Allah, sekarang ini aku sedang melihat pintu-pintu gerbang San'a. San'a nama bandaraya ibu negara Yaman sekarang, San'a. Dari tempatku ini. Jadi Nabi nampak itu isyarat bahawa semua kuasa dunia besar tu akan dikuasai oleh orang Islam. Benar. Zaman Sayyidina Abu Bakar lagi dah dapat Yaman. Syam dan Parsi zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dapat kuasai Syam, Syria ataupun tentera Rom tadi, dan Parsi. Jadi sehingga orang tak nampak macam mana Islam boleh kalahkan Rom dan Parsi. Sedangkan memang hebatlah tentera Rom Parsi, ramainya, senjatanya, latihannya. Tapi Islam dengan keyakinan pada Allah Ta'ala telah Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Zaman Sayyidina Umar, empire Islam hampir 1/3 dunia, kan? Zaman Sayyidina Osman pun dah lagi luas, lagi makin meluas sampai ke Uzbek tu, Eropah sana tu, kan? Ke Turki dan sebagainya. Zaman Sayyidina Ali, begitulah empire Islam yang makin luas, sehingga ke Rusia, sehingga ke Eropah, termasuklah UK tu, British, kan? Mungkin waktu tu pun tentera Islam dah sampai, dah kuasai. Ibnu Ishaq meriwayatkan berita yang sama dari sumber riwayat Salman Al-Farisi, yang ni orang yang mencetus idea supaya korek parit. Salman Al-Farisi, ketika kita cerita perang parit ni, perang Khandak ni, Nabi duduk atas bukit Silac, yang kita kata bukit tajam tu, kan? Lepas tu musuh datang kepung dari depan. Jadi para sahabat tak boleh nak keluar sana, terkurung, yang terputus makanan, dikepung oleh 10,000, lebih pada 10,000 orang tentera gabungan. Orang Arab sekitar Madinah, orang Arab daripada Mekah, termasuk Yahudi sekitar Madinah, gabung semua jadi satu pasukan. Itu sebab tu kita namakan perang Ahzab. Ahzab ni gabungan pasukan-pasukan tadi ni, kan? Jadi maka terkurunglah mereka atas bukit tersebut. Yang tu Salman cadang, lebih selamat kita korek parit supaya musuh tak boleh lompat. Jadikan parit tu sebagai kubu kita. Musuh daripada depan tak boleh nak lompat mai ke sini, ke tempat umat Islam duduk, kan? Nabi setuju terus korek parit. Oleh kerana kota Madinah itu terkepung dengan tanah-tanah batu, bukit bukau dan kebun-kebun kurma dari segenap arah kecuali bahagian utara bukit tu, maka Nabi SAW sebagai seorang yang pakar dalam hal ketenteraan menyedari bahawa pertempuran dan serangan yang bakal dilancarkan oleh tentera yang begitu besar tidak mungkin dilakukan kecuali melalui arah utara tersebut. Utara, jalan tu je senang musuh nak masuk mai ke Madinah, maka mereka sekat di bukit tersebut. Lantaran itu baginda mengarahkan parit itu digali di bahagian tersebut atas cadangan Salman Al-Farisi. Orang-orang Islam terus menerus
melakukan kerja-kerja penggalian sepanjang siang. Apabila hampir malam, mereka pun pulang ke rumah. Pada peringkat musuh belum sampai, mereka boleh lagi balik rumah. Tapi kalau musuh dah kepung, mereka tak boleh balik lagi dah. Hanya duduk di kemah. Orang-orang Islam terus menerus melakukan kerja penggalian. Balik rumah, akhirnya sempurnalah penggalian parit itu menurut perancangan yang telah ditetapkan. Sebelum tentera berhala yang besar itu sempat sampai ke pagar Madinah. Jadi mereka sempat balik ke rumah lagi. Tapi bila tentera tu dah mula kepung, dah tak boleh balik ke rumah. Mereka hanya berkemah di bukit tadi ni. Setelah itu tentera Quraisy pun sampai dengan kekuatan seramai 4,000 orang daripada Mekah. 4,000 gabung. Mereka singgah di Mujtama' Al-Ashyal di kawasan Rumat, Antara Al-Juruf nama tempat lah tu, dan Az-Za'abah. Tentera Ghatafan pula. Tentera Ghatafan ni orang Arab yang duduk dekat Madinah. Quraisy yang mai daripada Mekah 4,000 orang. Yang Ghatafan dan penduduk Najat daripada arah Najat yang menyertai mereka sampai kekuatan 6,000 orang, dah 10,000. Dan mereka singgah di Danab An-Naqmi yang berdekatan dengan Uhud. Tentang hal ini Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Tatkala pada masa orang beriman itu melihat pasukan Ahzab dah mula mai, qalu, mereka cakap, orang beriman cakap, bukan nampak tentera ramai, tentera musuh. Orang beriman kata, hadza ma wa'adana Allah, inilah perkara yang Allah dah janji untuk kita. Maksudnya ini kejayaan yang Allah janji untuk kita ni. Padahal tak perang lagi, baru nampak musuh ramai. Semangat tu, semangat. Bukan melemahkan semangat. Ini tak tengok ramai, alamak ramainya, alamak kita sikit, alamak jumlah kita balik, belah lah. Jadi menjatuhkan semangat orang lain. Ni tak boleh, tak layak jadi tentera macam ni. Tengok yang putih semangat terus. Bila tengok lagi ramai, biasa orang takut. Tapi para sahabat kata, tak, ini yang Allah janji kejayaan untuk kita. Lagi semangat. Jadi waktu perang boleh kita nampak kesombongan, tunjuk macam kita sombong, kami tak akan merunduh kalah, kami akan melawan mati-matian. Contoh nampak macam sombong ni kan. Boleh lagak sombong macam tu. Tujuan untuk naik semangat dan tak hilang perasaan takut. Kata Nabi SAW, dihalalkan berbohong antaranya dalam perang. Dalam perang halal bohong. Bohong bukan bohong kawan-kawan, bohong musuh. Buat strategi penipuan. Banyak Nabi buat helah penipuan. Contoh, datang tak ramai pun, tapi suruh bakar longgok api tu bagi banyak. Banyak, seorang buat 4, 5, 6 longgok. Merata sana. Orang jauh dia teropong. Bila teropong dia tak nampak, orang nampak api pasal gelap. Banyaknya longgok api. Kurang-kurang satu longgok ada 10 orang. 10 kali-kali tu dia beribu, kan? Padahal tak sampai ribu pun. Tu contohnya strategi Nabi, penipuan Nabi. Dan tunjuk gaya sombong, gaya hebat. Jangan tunjuk lemah letih, kan? Sebab tu bila kita tawaf, Nabi suruh buka 3 pusingan pertama lari, kan? Tu gaya sombong tu, nak tunjuk gaya hebat, gaya tentera, tak kalah, tak lemah. Jadi musuh yang duduk atas bukit jauh-jauh ni, tengok dia orang ni datang daripada Mekah 450 km. Datang lari pula tawaf. Hebat. Kok jalan lembek, seheret tangan gini. Kan? Kalau kita macam kita lah, macam kita pergi Mekah, sampai turun bas, jom siap ready nak pergi tawaf. Nanti esok boleh tak angkat ni, Ustaz?
Terkeluar elok kat ni, tak harap dah. Beg ada orang tolong angkat, saya harap angkat. Allah, tak tahulah kan. Lemahnya kita. Jadi Nabi suruh pusing, lari 3 pusingan. Macam tak penat langsung. Dan pula pakai kain ihram, buka bahu kanan ni, bagi nampak muscle hebat-hebat. Musuh duk tengok teropong sana, sini Kaabah kan, kiri Kaabah, bagi nampak muscle. Nampak, oh dia orang ni tough betul, tengok body dia orang ketul-ketul. Itu kan. Ni buka-buka alamak kan. Nampak kurusnya. Aduh. Lemah semangat. Jadi ketika tu mereka kata, inilah yang Allah janjikan untuk kami. Janji apa? Janji kejayaan. Datang musuh ramai, kami berjaya. Lagi musuh ramai, lagi kami berjaya. Berjaya apa? Berjaya akhirat. Tak berjaya dunia pun berjaya akhirat. Kan? Jaya akhirat syahidnya. Yang tu yang nak sangat ni. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Maha jujur, maha benarlah janji Allah dan janji Rasul. Pasti benar. Pasti kita akan berjaya. Wa ma zadahum illa imanan. Tidaklah yang tertambah kepada mereka itu kecuali tambah apa? Keimanan. Iman, yakin pada janji Allah. Lagi cinta pada Allah Ta'ala. Lagi sayang pada Rasulullah. Nak jaga Nabi, sungguh bersemangat ni. Tak akan mengaku kalah punya. Ni nak jaga keselamatan Nabi. Wa tasliman, dan juga keselamatan penyerah diri bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Serah diri bulat-bulat. Tawakal. Allah nak yang tu. Kadang ni Allah latih kita nak supaya lahirkan tawakal tu. Serah diri bulat-bulat tu. Kita ni tak boleh nak serah diri bulat-bulat. Pasal apa? Kita bergantung pada duit kita. Oh, tak ada duit tak boleh buat. Kan? Kita bergantung pada sihat. Oh, tak sihat tak boleh pergi. Kita bergantung pada macam-macam. Kan? Oh, tak ada siapa nak bawa pergi tak boleh pergi. Bergantung pada benda-benda banyak. Kita kalah banyak. Kalah awal lagi kalah dah. Allah kadang-kadang nak latih kita supaya engkau jangan bergantung, putus dengan duit, putus harapan gantungan kau dengan orang, putus harapan kau dengan kenderaan. Ya Allah, aku nak pergi, aku nak buat, aku harap engkau memudahkan urusanku untuk pergi, untuk buat, untuk laksanakan. Walaupun waktu tu tengok poket tak ada duit, nak pergi umrah tak ada duit, tapi nak sungguh-sungguh, ya Allah aku nak pergi, izinkan aku pergi ya Allah. Hajat tu, tengok duit tak cukup, kita tak bergantung pada duit. Tengok sihat badan macam tak apa sihat dah, jalan pun apa, compang-camping kan, sakit belakang, sakit semua, macam tak lepi dah. Jangan bergantung pada sihat. Kalau Allah nak bagi pi, sampai. Kau sihat, kau sakit ke, kau tak ada duit ke, kau macam-macam, boleh sampai kalau Allah pilih. Tu kita nak bergantung pada Allah. Jangan, bukan kita kata, oh itu tak payahlah ambil duit, tak payahlah kumpul duit. Tak, duit tu kemudian, tapi utama tu, agenda besar kita nak buat benda yang baik tadi ni. Kan? Macam mana cikgu pergi umrah baru? Dapat buat banyak kali ya? Pergi kan? Oh, ingat baru ni pergi umrah? Oh, tak ke? Dululah. Kat baru ni nak tahu. Dulu dia kata 10 hari sekali umrah. Tak tahu dengar akhir-akhir ni dia orang kata dah boleh dah. Dah boleh kan? Dah boleh banyak kali dah. Itu dia. Janji. Jadi Allah kadang-kadang nak tu, kita tak sedar Allah nak didik. Kalau Allah nak didik kita untuk tawakal pada dia semata-mata, Allah bagi kawan kita tak peduli pada kita. Kita minta tolong, dia tak peduli. Kita duk rasa sedih, alamak kawan tak. Tak, sebenarnya Allah nak didik engkau tu. Nak didik supaya jangan harap ke kawan. Tiba-tiba duit tak ada. Ada cukup dah nak buat benda ni, dah macam cukup dah ni. Tiba-tiba terpaksa kena hilang ke, ataupun guna yang lain-lain. Dah hak ni agenda kita, contoh nak pergi umrah ke, contoh nak buat apa ke, tak ada dah. Allah nak suruh kita bergantung satu kat dia je. Jangan gantung ke duit. Jangan nampak pada harta, kereta, itu ini. Minta pada Allah. Tak ada benda lain, ya Allah, aku tak ada benda lain nak minta dah. Walaupun kita ada duit, kalau boleh kita awal-awal lagi letak pergantungan kita pada Allah Ta'ala. Ini para sahabat. Tak bergantung pada bilangan dia sikit. Alamak, dia orang ramainya, kita sikit. Tak. Allah ni, janji Allah nak bagi kita berjaya, nak bagi menang. Walaupun bilangan kita sikit, walaupun tentera kita lemah-lemah, tak ada makanan, Allah bagi putus macam tak ada makanan.
Kalau nak ikut, bukan Allah tak mampu pun turun daripada langit tu makanan. Macam Allah bagi pada Nabi Isa, Nabi Musa, main makanan, zoom boleh makan daripada langit. Tambah Nabi Muhammad, takkan tak boleh angkat tangan, ya Allah turunlah nasi biryani ke apa ke, nasi mandi daripada langit, tak boleh ke? Nasi mandi turun mai, boleh. Tak, kalau Nabi buat, Allah boleh tunai apa pun, makanan macam mana pun. Tapi tak nak supaya sahabat ni bergantung pada makanan. Oh, kita ada makanan, kita kuat. Macam mana dalam perang Hunain dulu. Perang Hunain, nama Hunain dulu. Ada perang Hunain tak berlaku lagi. Maaf saya. Perang Hunain tak berlaku lagi. Tak sampai lagi cerita perang Hunain. Perang Hunain ni tahun 89 Hijrah. Ini baru 5 Hijrah. Dalam perang Hunain, para sahabat bergantung pada ramai. Dia silap cakap bergantung pada ramai macam mana? Dia orang 12,000 nak lawan dengan tentera musuh 2,000. Pada atas kertas ni senanglah, 12 lawan 2,000, senang sangat. Jadi itu yang dicakap oleh para sahabat, kita ada 12,000, mesti menangnya lah. Dia orang 2,000 je. Jadi menang, engkau bergantung bukan lagi pada Allah, kau gantung pada bilangan ramai. Allah tak nak macam tu. Allah bagi kalah peringkat awal, teruk kena ujian. 2,000 tu serang 12,000, kucak-kacir 12,000. Allah sengaja didik, nak didik tu supaya engkau jangan bergantung pada benda-benda lain, gantung pada Allah. Kita ni Allah didik, mungkin sakit, kita duk kata sihat ni boleh buat tu, boleh buat ni, kan? Boleh lagi masjid sihat, sebab sihat. Kalau tak ada sihat, tak boleh masjid. Jangan letak pergantungan kita pada sihat. Kita minta, ya Allah aku nak pergi, izinkan aku pergi. Datang kuliah sirah ni, kuliah duha, izin aku datang. Kalau Allah izinkan sampai, sakit ke tak sakit ke apa pun sampai. Kalau Allah izinkan. Kalau Allah tak izin, sihat kuat macam mana pun tak sampai juga, kan? Ada kereta, ada semua, tak sampai. Semua dengan izin Allah. Letak pergantungan kita pada Allah. Jadi ini juga Allah nak, para sahabat memang dah terlatih hati mereka bergantung pada Allah. Tawakal tu, taslim tu, menyerah bulat-bulat pada Allah. Apa nak jadi. Kalau Allah nak pergi menang, menanglah walaupun lemah. Kalau Allah nak pergi kalah pun, walaupun kuat pun tetap kalah. Itu serah pada Allah. Itu tawakal bulat tu, kan? Jadi apa ni, Allah datangkan musuh ramai bagi nampak menggerunkan. Musuh ni gabungan musuh, sehingga kalau orang biasa di kalangan sahabat ni rasa gerun lah, rasa Allah mak memang tak boleh menangnya lah macam ni punya musuh, kan? Tapi tak, mereka tak bergantung pada engkau ramai engkau menang, tak. Kami lagi ramai, lagi kuat, kami pegang pada janji Allah. Allah nak bagi kami menang. Yakin, dan imanan wa tasliman. Lebih bertambah iman, yakin pada Allah. Lebih bertambah kami serah diri bulat-bulat, terpulang pada Allah nak buat kami macam mana. Yang ni yang patut kita baca ayat. Apa ayat tu? Nanti catat saya tak ingat nombor ayat. Surah Ghafir. Yang ni kalau boleh baca 11 kali pagi, 11 kali malam sebelum tidur. Wa ufawwidu amri tu, kan? Surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir tu muka surat 472. Ayat 44. Juzuk 24. Catat. Semua catat. Juzuk Al-Quran 24. Muka surat 472. Surah tu Ghafir ayat 44, kan? Tapi ayat 44 tu tak ambil penuh. Kita ambil daripada bunyi wa ufawwidu. Daripada situ, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, sampai hujung ayat. Dia kalau ayat tu mula ayat mula dengan fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Yang tu kita tak baca. Wa ufawwidu. Yang tu kita baca mula di situ. Wa ufawwidu. Mula di situ. Ulang 11 kali pagi dan malam. Ini tawakal kita, serah bulat-bulat pada Allah. Kita pagi, walaupun kita pagi ada duit, ada kereta, ada makanan, ada meti air semua ada apa lagi,
sihat, ada suami boleh tolong, anak boleh tolong, kan? Semua adalah. Tapi tak, kita tak nak bergantung pada semua tu. Kita wa ufawwidu amri ila Allah. Apa maksud? Aku serah bulat-bulat semua urusanku kepada Allah. Serah bulat-bulat semua urusan kepada Allah, kan? Inna Allah basirun bil ibad, sesungguhnya Allah je yang melihat, maha mengetahui terhadap hamba-Nya. Serah pulang pada Allah. Ya Allah, nak bagi kena apa pun kenalah. 11 kali, ulang 11 kali. Pagi 11, yang dulu 2 minggu lepas kita bagi tahu apa dia? Hasbunallahu wa ni'mal wakil tu kan? Gabung kan tu. Maksud hasbunallahu wa ni'mal wakil tu 70 kali. Sambung yang ni 11 kali. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Saya ulang balik berapa tadi ayat? Surah Ghafir ayat 44, muka surat 472, juzuk 24. Tapi ambil daripada pertengahan ayat, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, ulang 11 kali. Pagi 11, malam sebelum tidur pun 11. Kalau kita tidur kita pun tak tahu, walaupun pintu dah kunci, guard dah ada, kamera CCTV dah pasang, kan? Pintu bilik dah tutup, tapi tak tahu juga apa nak berlaku. Macam-macam Allah boleh berjadikan. Tapi kita serah bulat-bulat urusan kita pada Allah. Nak bagi kita sakit kan, nak bagi kita meninggal kan, nak bagi kita selamat kan, itu urusan Allah. Serah kat dia. Itu tawakal yang tinggi. Jadi para sahabat memang dah kenal dah. Lagi cabaran kuat, lagi mereka berani. Halangan lagi kuat, lagi mereka tambah berani. Semangat. Kerana yakin nak dapat janji kejayaan, iaitu syahid. Ya. Sementara ini orang beriman cakapnya tu. Orang munafik pun ada juga yang join sekali dengan tentera Islam. Tapi dia pergi dengan niat apa? Niat nak dapat harta peninggalan. Nak tunjuk muka kata dia pun join Nabi. Itu je. Orang munafik mereka yang lemah jiwa merasa gerun bila tengok musuh ramai. Apabila melihat bala tentera tersebut, Allah berfirman, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ni tengok. Penafsiran, pemahaman kita tu menyebabkan kita ni belah pihak orang beriman ke orang munafik. Apa dia orang munafik kata? Dan lagi masa itu ialah masa orang munafik duk tengok musuh ramai. Ramainya. Walladzina fi qulubihim marad, dan orang yang ada penyakit dalam hati mereka, iaitu munafik. Mereka cakap apa? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah tak pernah pun janji Allah tak pernah benar, janji Rasul tak pernah benar, semua penipu belaka. Dia cakap pada diri, menipu betul lah. Rasulullah kata kita akan menang datang perang, tengok musuh ramai, tak lawan lagi ni. Tengok musuh ramai, pasti kalah ni. Nabi bohong kita ni, Nabi perkena kita ni, kan? Perangkap kita ni. Oh, nampak macam tu. Yang orang beriman tadi nampak ramai, ini Allah janji, kan? Yang orang munafik nampak, habislah Nabi menipu kita, tengok mai ramai macam ni, macam mana nak menang? Dah kalah dah awal-awal dah kalah dah semangat. Jadi kita juga kalau tengok pada bencana alam, apa tafsiran kita? Berlaku kemalangan kat kita, na'udzubillah, minta jauh ya Allah daripada musibah. Kalau berlaku, apa tafsiran kita? Kita kata ni Allah benci dengan aku ni salah dia ni sial bawa dia ni, kan? Kita bawa dia tumpang naik kereta kita, berlaku mana? Ni sial dia lah ni. Kalau itu tafsiran kita, na'udzubillah, rosak iman. Lingkup. Kurang-kurangnya pun jadi munafik lah, kalau tak kafir pun. Tapi kalau beriman apa? Kena berlaku. Na'udzubillah lah, minta jauh, minta simpang. Ini Allah dah takdir. Allah dah takdir, dah tetap jadilah, tak boleh nak elak. Ni motivasi untuk diri kita. Kita cakap bagi kat kita. Tak cakap kat orang, kenapa cakap pada kita? Kan? Ni takdir Allah dah berlaku macam tu. Kan? Tak boleh nak elak. Kalau Allah tetapkan satu, kun fayakun, tak boleh buat apa. Tu selamat iman, pahala dapat, Allah ampun dosa, tinggi darjat. Kalau tafsir, ni tu dia lah, sial apa kau tadi tak mandi bah, kan? Kau tadi tak sembahyang subuh bah, tak buat tahajud, sial betul aku bawa engkau.
Pasal engkau lah kita kena macam ni. Kan? Salahkan orang tu, salahkan orang ni. Jadi macam tu habis. Dosa dapat, pahala tak dapat. Silap iman dah boleh tercela, boleh terkeluar pada iman pun jadi. Sebab dia tak beriman pada takdir. Tu penilaian kita tu menyebabkan kita selamat ataupun tidak. Tengok para sahabat yang beriman kata, ini janji Allah. Orang munafik kata, habislah Nabi penipu kita ni. Nabi menipu kita. Dia kata datang menang-menang, tengok nak menang macam mana tu. Berpuluh ribu tu. Kita sikitnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Rasulullah SAW keluar membawa 3,000 anggota tenteranya. 3,000 nak lawan berpuluh ribu tu depan. Sebab tu orang munafik kata, habislah Nabi menipu kita. Kan? Mereka mengambil posisi dengan Bukit Sal'a. Nak eja macam mana Melayu kan? Sal'a. Itu ejaan Arabnya sin lam ain. Lam dan ain ujung belakang tu dia yang bunyi Sal'a. Sal'a itulah lebih kurangnya. Nak bunyi Arab, nak bunyi Melayu tu payah sikit. Sil'un, Bukit Sil'un. Sin lam ain. Berada di belakang sebagai benteng yang melindungi mereka. Bukit Selak ni belakang tu tajam-tajam tu. Jadi musuh takkan datang daripada belakang. Batu dia tajam-tajam. Jadi kuda tak boleh nak lintas kawasan batu tajam tu. Orang pun tak boleh lah. Kan? Tak boleh tu. Parit besar yang digali itu pula berada di tengah antara mereka dengan tentera kafir. Masya Allah. Saya tak ingat berapa panjang parit tu. Ada dulu kawan hantar gambar. Dia tunjuklah keluasan, panjangnya parit tu berapa kilometer tau. Tak ingat pula. Pada hari itu mereka melaungkan slogan yang berbunyi, Hum lana yusranun. Yunsarun. Hum la yunsarun. Oh, dia tulis Melayu, nak baca Arab tak jadi. Ada pen nak tulis sikit. Yunsarun. Hum la yunsarun. Yunsar, huruf sad tu sebenarnya. Iaitu mereka itu takkan ada yang boleh tolong, boleh membantu. Mereka tidak dapat pertolongan. Mereka takkan dapat pertolongan. Ni slogan orang Islam. Mereka tak dapat pertolongan. Mereka sebab dia orang munafik tu. Di Madinah, baginda melantik Ibnu Ummi Maktum. Dia ni orang buta. Abdullah bin Ummi Maktum ni sepupu Nabi pada sebelah Sayyidatina Khadijah. Dengan Khadijah lah dia ni, keluarga dia. Untuk menjadi pemangku presiden di Madinah. Perdana Menteri ke begitulah, kan? Bukanlah jawatan tu, tapi nak sebutnya pemimpin di Madinah. Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi dia punya karamah, Abdullah bin Maktum hebat. Sampai waktu subuh dialah penilaian dia dah masuk subuh tu lagi tepat daripada orang celek. Kan, selalunya orang celek ni nak tengok, kena tengok bintang, kena tengok apa fajar masuk subuh. Dia buta. Tapi dia kata dah masuk subuh, tepat apa yang dia kata. Sebab apa? Istiqamah dia ulang-alik masjid. Satu ketika dia minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku buta. Jadi boleh tak aku minta izin nak semayang kat rumah je, tak datang masjid? Mulanya dia kata okey, boleh. Dia pun okeylah, keluar kat pintu tu. Nabi panggil balik, jap. Engkau dengar tak azan? Dengar ya Rasulullah. Kalau dengar tak boleh, engkau datang masjid juga. Kan? Engkau datang masjid juga. Jadi dia buat tali daripada rumah dia sampai ke masjid. Jalan tu pegang tali. Kan? Masya Allah. Jadi masa saya tak pernah tengok orang buat macam ni, kecuali di Yaman sekali masa kami pergi tahun 2009 kan, sebelum Covid tu. Kita pergi 2008 ke 2009. Pergi ke perkampungan, memang dalam kawasan bukit tu kan. Dan rumah dia orang masih buat daripada tanah, bukan simen, tanah. Atas tu daun-daun lepas tamar jadi bumbung. Tapi sejuk lah, seronok pula. Sejuk dalam rumah dia. Lantai tanah, memang dekat-dekat dengan rumah zaman Nabi. Dinding tanah,
bumbung dengan pelepah susun-susun macam tu. Lepas tu lantai memang habis sangat letak tika kita lah. Tika dah lah. Kadang tapi memang pasir tanah lagi. Jadi bila kita sampai situ, anak-anak ialah kita bawa makanan budak-budak seronok lah, bagi semua kan. Happy lah budak-budak. Tapi nak katanya mereka ni segan nak minta-minta. Budak-budak yang tak dapat, kita macam tak nampak budak tu tak dapat. Dia tak datang serbu minta aku tak dapat lagi. Dia duduk diam pacak kat situ. Kan? Tak tahulah akhlak macam mana dia orang didik budak-budak. Tak mau nak minta. Jadi kita tanya, dah dapat belum? Belum, baru bagi. Tak ada nak berebut nak ambil kotak semua, tak ada. Diam. Lepas tu nak sebutnya bahawa ketika tu kami lalu-lalu, dia orang suruh ubah kereta, tak bagi parking kat situ van kami. Tak apalah, ubahlah. Mungkin ni kawasan dia orang, mungkin ada benda apa. Rupanya kami tindih satu tali. Kami ingat tali ni petanda bawah tu ada bom ke apa ke kan. Tindih atas ni, dia tak bagi. Dia kata tali ni, ahli rumah tu, kami pergi tu dah dekat Zohor, jadi dia dah keluar. Orang rumah tu orang tua buta. Dia tali ni jalan dia pergi masjid. Jauh mana? Oi, dekat 3 km, 4 km kat masjid, masjid dia tu. Tengok kami ikut tali tak lepi sampai masjid. Tu dia tali dia paku kat sini, ikat kat pokok tu. Itu corner pula kanan, paku kat sini, pi kiri pula, gitulah, kanan kiri. Tu dia, ya Allah, syurgalah kamu ni kan. Memang kita takkan mampu buat macam tu. Buta, dia buta. Dialah jadi tukang azan, dialah imam kawasan perkampungan Badui tu kan. Insya-Allah orang buta, hebat betul. Di Madinah baginda melantik Abdullah bin Ummi Maktum, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Kadang-kadang ditulis Ibnu Ummi Maktum, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, untuk memangku urusan Nabi di Madinah. Sementara golongan wanita dan kanak-kanak diletakkan dalam kubu-kubu batu yang berada di Madinah. Siap dah, dia orang sembunyi dalam kubu-kubu, tak duduk di rumah lah. Takut musuh berjaya ceroboh masuk dalam Madinah, jadi standby. Apabila tentera musyrikin hendak memulakan serangan dan menggempur masuk ke Madinah, mereka dikejutkan dengan parit yang terbentang luas menghalang antara mereka dan Madinah. Mereka dah serbu dah, orang datang tengok, ui, parit luas dan dalamnya sedalam orang berdiri. Tu dia tengok, bayangkan tenaga tak makan tu, tenaga tak cukup makan, korek. Dan tanah dia orang bukan macam tanah kita, tanah kebun kan, gembut, gebu, senang korek dengan cangkul. Ni tanah berbatu-batu, pasir, bukan pasir lembut ni, pasir keras tau. Dan berbatu-batu, batu kecil-kecil. Memang susah lah nak korek. Tapi 3,000 tu sanggup gotong royong dalam masa berapa hari je, berjaya korek setinggi kita berdiri. Macam dalam kubur tu, kubur kan, orang diri dalam kubur kan, hapus kepala. Itu dalamnya. Kira kuda nak lompat jatuh pun boleh patah kaki lah. Kuda takkan lompat jatuh punya. Lebar pun saya tak tahu nak gambar dengan angka lah kan. Tapi kira-kira kuda tak boleh lompat. Kita 2 lane lebuh raya, dua laluan kan. Tu kuda tak boleh lompat zoom sampai seberang, tak boleh. 2 lebuh raya tu, 2 lane tu. Yang sekarang ni kalau yang pergi umrah tu tahulah, nampaklah jalan raya tu, jalan raya 2 lane. Dia ada 4 lane, 2 pergi 2 balik. Jadi yang dia orang korek tu 2 lane je lah, yang 2 lagi tu laluan lebuh raya je kan. Jadi kira jauh tu kuda jaranglah boleh lompat, selalunya akan jatuh dan kuda akan mikir banyak kali nak lompat macam tu. Bayangkan panjangnya kilometer, saya tak ingat jauh berapa kilometer, tapi ada dilukiskan pada kawan itu. Saya duk cari kat mana saya simpan gambar tu tau. Dia tunjuk berapa kilometer tu dalam Facebook dia. Kau dapat abu. Mana Facebook ni gambar tu? Masya Allah.
Payah nak cari. Jadi luas dan panjang sangat, jadi penghalang kepada musuh-musuh yang nak datang nak lompat ke Madinah. Ni dia jumpa lah. Oh, panjangnya. Kira boleh melindungi daripada Masjid Dirak sampai atau mana kilometer dia sebut. Lima kilometer, 5,5 kilometer panjangnya Parit. 5 kilometer, ya Allah. Rumah saya sampai sini kan, UJ 13 kan. Lebarnya 4 meter kan. Dalamnya 3 meter, dekat 5 meter lah, 4.62. Dalamnya 3.24, 3 meter. Kita tinggi 1 meter lebih je. Tinggi saya 1 point berapa je kan. 2 kali ganda saya ni. Masya Allah, tinggi ni tinggi bangunan kita ni 3 meter. Simpan ni maklumat ni kan. 5 kilometer panjang, ya Allah, Masya Allah, hebat. Itu dia. Jadi itulah pengorbanan para sahabat yang kita ni wajib membalas jasa mulia mereka. Macam mana nak balas jasa? Kita sebarkan Islam, kita cerita hal mereka, kemuliaan mereka, pengorbanan mereka. Pergi dapat ziarah, pergi ziarah mereka, bagi salam kepada mereka. Di mana? Di kubur Uhud pun ada, di Baqi' pun ada kan, sahabat Nabi ziarah bagi salam. Tu salah satu balas jasa budi mereka. Bayangkan kalaulah mereka tak dapat pertolongan Allah, kalah, habis orang Islam. Rasulullah pun dah itu habis. Lepas itu masuk Madinah, habis lah, musuh hancurkan wanita-wanita Madinah, anak-anak semua, tak ada dah generasi Islam. Semua waktu tu terkumpul di situ semua, orang Islam duduk kat situ semua. Kalau kena bunuh, habis orang Islam, habis Islam, tak sampai kat kita. Sebab tu kita jangan lupa jasa mereka ni. Dengan usaha kekuatan jitu mereka, tawakal yang tinggi, Allah beri bantuan sehingga mereka masih boleh sebar Islam, lebarkan Islam sampai pada kita. Rasulullah SAW keluar membawa 3,000 anggota tentera. Mereka mengambil posisi di Bukit Salak, berada di belakang sebagai benteng melindungi mereka. Kan? Parit besar yang digali itu pula berada di tengah antara mereka dengan tentera kafir. Pada hari itu mereka melaungkan slogan yang berbunyi, hum la yunsarun, mereka tak akan mendapat pertolongan. Di Madinah, baginda melantik Abdullah bin Umi Maktum untuk memangkunya, sementara golongan wanita dan kanak-kanak diletakkan dalam kubu batu yang berada di Madinah. Apabila tentera musyrikin hendak memulakan serangan dan menggempur masuk ke Madinah, mereka dikejutkan dengan parit yang terbentang luas menghalang antara mereka dengan Madinah. Lantaran itu mereka mengambil keputusan untuk membuat kepungan terhadap tentera. Jadi mulanya mereka nak serang, ada parit, mereka berkubu di situ supaya musuh orang Islam pun tak boleh nak lompat parit main berani kan. Dan mereka tunggu tengok apa jadi. Padahal mereka tidak bersedia untuk menghadapi suasana begitu. Suasana ada parit musuh, ni tak pernah perang macam ni kan, tak ready. Tak kala keluar dari kampung halaman, memandangkan rancangan ini seperti yang mereka akui sendiri adalah satu perangkap yang tidak pernah mereka jumpa. Tak pernah jumpa perang orang macam ni, buat perangkap macam ni, buat parit ni. Mereka sama sekali tidak pernah terlintas untuk mikirkan strategi. Kotlah kalau fikir awal-awal mungkin dia bawa tangga, dia bawa jambatan, papan ke apa kan, kayu ke, bang letak jadi jambatan. Ini tak ready. Berlegarlah orang-orang musyrikin sekitar parit tersebut dengan rasa marah kan, sambil mengintai kalau-kalau terdapat bahagian yang rapuh yang boleh lompat masuk juga, dan mudahkan mereka menyerang dari situ. Tentera Islam pula mengawasi rondaan yang dibuat oleh pihak musyrikin sambil melepaskan panah ke arah mereka agar jangan sampai mereka berani mendekati parit tadi dan merempuh masuk atau menimbus tanah sebagai jambatan untuk mereka menyeberang. Beberapa orang pahlawan yang berkuda Quraisy tidak senang berdiam sahaja di sekitar parit
tanpa sebarang hasil daripada pengempungan itu. Karena itu bukannya satu kebiasaan bagi mereka. Lalu keluarlah sekumpulan mereka yang terdiri daripada Amru bin Abdul Wad, Ikrimah bin Abu Jahal, waktu itu belum Islam. Ikrimah ni akhirnya masuk Islam. Dirar bin Al-Khattab, ni keluarga Sayyidina Umar Khattab, dan selainnya. Mereka cuba memasuki melalui satu lorong yang sempit di parit tersebut, lalu menggempur musuh, membawa kuda melalui tanah lembap antara parit dan Bukit Salak. Ali bin Abi Talib bersama kumpulan tentera Islam keluar membendung kemarahan mereka sehingga berjaya menutup ruang tempat mereka masuk. Lantas Amru mencabar Ali supaya bertarung satu dengan satu, mai lawan. Dengan senang Sayyidina Ali menerima cabaran sambil melemparkan kata-kata yang menyakitkan Amru adalah seorang yang pahlawan dan jago musyrikin yang berani. Jadi dia kena Ali, Ali kena dia. Jadi waktu tu boleh keluar kata-kata yang boleh melemahkan semangat kau tu. Kutuk sikit ke, hantam ke, kutuk dan sebagainya. Boleh. Kalau dalam situasi biasa tak boleh nak kutuk-kutuk hina ni. Tapi ni perang. Nak melemahkan semangat dia. Lantas dia pun terjun dari kudanya sambil menunjukkan panas baran dia, Amru tadi ni. Dia mencantas kaki dan ni Ali terjun dan menempleng muka kuda. Kemudian dia marah ke arah Ali, lalu mereka pun bertarung sehingga akhirnya Ali berjaya membunuh dia. Sementara rakan-rakannya yang lain lari bertempiaran meninggalkan parit itu. Seorang kena macam tu, yang lain dua lagi cabut lari. Mereka benar-benar ketakutan sehingga kan Ikrimah bin Abu Jahal meninggalkan tombak dia. Lari, maksudnya tinggal senapang, tak ada nak ambil senapang dia tu. Tak kalah melarikan diri gara-gara tindakan Amru tadi ni. Takut. Amru dah kena. Amru ni kira hero dia orang. Pahlawan. Hero dah kena. Yang lain mana nak larat tunggu. Cabut nah. Dalam berapa hari tentera musyrikin melakukan sedaya upaya duk kepung-kepung, duk cari ruang mana nak masuk serang untuk membolosi parit tersebut dan membawa jalan menyeberanginya. Akan tetapi mereka mendapat tentangan hebat tentera Islam dengan anak panah. Datang dekat je anak panah datang, yang dilepaskan sehingga akhirnya usaha mereka mengalami kebuntuan. Nak bersin tak jadi kan? Wah, ni mesin. Disebabkan terlalu sibuk membendung kemarahan tentera musyrikin, Rasulullah SAW terluput sebagian waktu solat sehingga ada terlepas waktu asar. Begitu juga tentera Islam yang lain. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada menyebut hadis Jabir yang menceritakan semasa hari perangan Khandaq, Umar Al-Khattab datang sambil maki orang-orang musyrikin, nak melemahkan semangat dia orang tu. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah SAW, hampir aku tidak dapat bersolat sehingga matahari dah hampir nak terbenam. Asar tak semayang lagi. Lalu Nabi SAW menjawab, aku pun demikian, belum solat lagi. Dia duk sibuk jaga kan. Belum semayang. Lalu kami pun turun bersama Nabi SAW ke lembah Buthan. Kemudian baginda berwuduk dan kami juga turut bersama wuduk. Kemudian baginda menunaikan solat asar setelah matahari telah terbenam. Dah maghrib dah lah. Dan selepas itu baginda meneruskan dengan solat maghrib. Jadi mayang asar dalam maghrib maksudnya macam qada. Macam qada. Memang qada lah, bukan macam, memang qada. Jadi ini juga bukti bahawa ada puak-puak Wahabi kata kita yang katalah dulu tak semayang, umur 20 tonggang langgang tak semayang, 30 tak semayang, 40 baru sedar nak semayang. Yang 20 tahun tu macam mana? 15 tahun kita tinggal tu macam mana? Yang tu dia kata kita taubat je lah. Astaghfirullahaladzim, semayang sunat taubat dah cukup. Tak payah qada, tak payah. Kalau tak payah qada, kenapa Nabi nak qada asar ni? Kan? Tinggal, yalah dah tinggal. Taubat, astagfirullah, ya Allah aku tertinggal semayang asar. Lagipun Nabi tertinggal bukan sengaja. Memang tak berdosa pun. Tinggal Nabi ni bukan sengaja, sebab situasi perang. Allah faham keadaan darurat, utamakan keselamatan. Jadi Nabi tinggal semayang
tak sengaja dan tak berdosa pun Nabi qada. Sedangkan yang kita sengaja main-main zaman dulu kita tak semayang, lagi utama dan wajib berganda-ganda wajib untuk kita qada. Itu hutang kita dengan Allah Ta'ala. Hutang kita dengan Allah. Nabi kata wadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Allah lebih kamu kena utamakan untuk bayar. Langsaikan yang tu dulu. Hutang dengan Allah. Kan? Jadi taubat juga, qada juga. Jangan kata taubat tak payah qada. Ini lagi dosa berganda, lagi bertambah. Kan? Contoh orang berhutang. Hutang dengan kita RM1,000. Bila? Masa tahun 80-an. Banyaklah RM1,000 tu. Kan? Lepas tu dia tak lenyap tang mana, pergi mana kita pun tak tahu. Dah kita tahu dia ada di Malaysia, tak keluar mana. Tak kampung mana-mana. Balik kampung kita tahu dia balik kampung, tapi hutang tak nak bayar. Tengok balik dengan kereta hebat. Hutang tak bayar. Marah kita. Marah janji sebulan je nak hutang. Ni dah bertahun dah tak bayar pun. Kita marah dan sebagainya. Itu tiba-tiba lepas 10 tahun dia datang mengadap kita. Minta maaf lah, aku dulu tak bayar, aku lupa rupanya. Sekarang ni nak RM1,000. Contohnya dia minta maaf. Kita boleh maafkan. Kita maafkan dia. Dia minta maaf, kita boleh maafkan. Tapi hutang kena bayar. Sebab aku tak halalkan. Maaf dengan halal dua benda yang berbeza. Kita boleh maafkan. Oh, kau dah maafkan, tak apalah, aku tak payah bayar hutang. Maafkan kerana engkau lari tak bayar. Kau salah yang tu. Allah ampun, kita bertaubat, Allah boleh ampun kerana engkau tak buat. Tapi benda yang dah tinggal kena bayar. Dah berhutang, kena bayar. Kan? Macam tu. Takkan boleh langsai senang-senang hutang walaupun 1 sen. Kecuali tuan orang bagi hutang, pemi hutang yang bagi duit. Pemi hutang. Pemi hutang, kecuali pemi hutang kata aku halalkan. Jangan kata aku maaf. Kalau dia kata aku maafkan belum halal. Dia maaf pasal kita culai lari tu. Tapi mungkin dia nak tuntut juga RM1,000. Kalau dia kata aku maafkan dan aku halalkan hutang tu, barulah kosong habis pada dah. Tak payah nak bagi RM1,000. Kalau kita tak boleh bayar, kita minta halal, bukan minta maaf. Minta halal. Aku minta maaf dan minta halal tau. Tolong halal lah, aku tak ada duit langsung ni. Usaha dah nak bayar tapi tak boleh juga. Ada RM10 ni je. Tolong halal boleh tak? Aku sakit dah, nak mati dah ni kan. Tolong halal kan. Dia kalau dia kata ya aku halalkan, aku maafkan. Selamat, alhamdulillah. Tak payah bayar hutang lah. Kan? Okey. Tak dengar juga boleh. Kalau dulu kita hutang dengan dia, kita tak jumpa nak bayar, tapi tak tahu dia duduk mana. Zaman sekolah menengah dulu ni, mana nak ingat dah member tu. Mati ke hidup pun tak tahu. Family dia pun kita tak tahu, kahwin ke tak kahwin ke, anak ke tak ada ke, tak tahu nak cari. Yang tu kita hutang berapa? RM1,000. Ambil RM1,000, sedekah wakaf kat mana yang terbaik punya pahala. Katalah ni orang ni nak bina masjid, memerlukan wakaf RM1,000, bagi RM1,000. Ya Allah, ini bayaran hutangku dan pahalaku, sampaikan kepada fulan orang tu. Itu kira bayar dah. Tiba-tiba jumpa pula, kena cerita kat dia. Aku cari hari tu tak jumpa. Aku dah wakaf dah RM1,000 teh nama hang, kan? Dah wakaf RM1,000. Dia kata tak apa, kira langsai. Selesai ya. Kalau dia kira langsai yang tu. Kalau dia tak boleh, aku tak mau. Aku tak nak, aku nak guna RM1,000 tu, mai. Wajib bayar. Yang tadi tu seolah dia tak nak, dia terpindah sendiri jadi kita punya. Kan? Dia tak nak. Kan? Dia tak nak. Kalau dia nak yang tu, jadi hak dia lah. Kan? Kalau dia tak nak yang tu, kita terpaksa kena bagi cash RM1,000 kat dia. Yang tu kira hak kita. Begitu juga kalau jumpa waris. Kita tahu, kita dah buat wakaf kat dia, tiba-tiba dia meninggal. Bila meninggal, tiba-tiba jumpa anak dia. Anak dia kawan dengan anak kita. Cerita mai, aku ada hutang ayah kau dulu ni. Kalau waris dia tu, kena report, bagi tahu kepada pewaris-pewaris yang berhak. Kata ni ada duit RM1,000 lagi ni, sebab RM1,000 tu jadi harta warisan.
Tak boleh kita kata dah wakaf. Kalau pewaris semua setuju kata tak payah bagilah, jadi wakaf tu hak ayah sudah. Okeylah. Kalau pewaris kata tak boleh, 1,000 tu kena bagi atas pusaka. Kena bagi. Yang tu jadi automatik nama kita. Kan? Yang tu. Sampai Nabi tak nak semayang lah orang yang hutang ni. Tak nak semayang jenazah dia. Walaupun hutang ni 4 dirham. 4 dirham ni kecil sangat. Kecil sangat. 4 dirham ni adalah RM60, RM50 lebih kurang macam tu je 4 dirham ni. Kan? Kira nilai kecil lah zaman dulu ni. 4 dirham. Hutang 4 dirham pun Nabi tak nak semayang. Aku tak nak semayang jenazah. Kamu nak semayang, semayang. Aku tak nak, aku nak balik. Sampai bangun sahabat lain kata, ya Rasulullah kesian kat dia. Jadi aku jadikan hutang dia adalah hutang aku. Pindah hutang. Jadi dia tu seolah dah zero, kosong. Sekarang ni aku pula yang berhutang tempat tu, 4 dirham tu. Baru Nabi setuju untuk solat. Macam tu yang buat main hutang. Malah orang mati syahid, kerana mati syahidnya itu terampun segala dosa dia. Terampun habis semua kecuali hutang. Tak langsai. Hutang tak langsai. Mati syahid ni, mati syahid pun hutang tak langsai. Kecuali pemi hutang tadi halalkan, baru selesai. Kalau dia tak halal, habis. Siapa nak bayar? Dah mati dah. Wajib pewaris. Pewaris wajib. Jadi pewaris ni bukan sekadar ambil harta pusaka mak ayah yang dah meninggal, tapi juga ambil hutang dia. Dia berhutang berapa, jadi kita pula berhutang. Hutang dia dengan orang, hutang dia dengan Allah. Puasa dia tak qada, anak-anak kena wajib qada. Habis tu dia tak berdosa ke? Dia berdosa juga. Kalau Allah ampun, ampunlah. Kan? Tapi dosa tetap dicatat sebagai dosa kerana tak puasa dulu. Tak qada pun. Tak ada sebab. Tapi anak-anak tetap kena bayar. Kena bayar hutang puasa Ramadan. Kalau tahulah, kalau tahu berapa hari mak ayah tak puasa. Kalau tak tahu nak buat macam mana? Menanggunglah dia. Kan? Fidyah duit semayang. Fidyah semayang itu khilaf ulama, ada yang setuju kata bayar, ada yang setuju kata tak bayar. Fidyah ialah tengok dia tinggal puasa tu caranya macam mana. Kalau dia tinggal puasa, yang ada yang puasa yang wajib fidyah saja tanpa qada. Contoh dia memang uzur dah, bulan Syaban tu dia dah uzur, sakit teruk dah kena Covid contohnya kan. Contohlah mai Ramadan memang tak boleh puasa lah, tak boleh puasa, dah komplikasi tu, sakit tu sana. Sampai habis, kira-kiranya habis tu kira tak terdaya dia nak puasa lah. Tak terdaya, kalau puasa pun tak boleh, mudarat lagi. Maka dia jatuh hukum pada dia tak wajib qada berapa hari dia puasa, hanya bayar fidyah 1 hari, 1 fidyah, 1 cupak. Jadi kita macam mana? Kita si anak ni tak payahlah qada sebab dia memang tak wajib puasa. Kita bayar fidyah je lah. Berapa hari gantikan fidyah. Apa dia? Oh, niat tak nak bayar. Itu lagi laknat. Jadi iyalah, orang yang berhutang ada 2. Satu berhutang niat sungguh-sungguh nak bayar. Kalau dia tak berjaya bayar, mati dalam keadaan macam tu, Allah padam dosa dia. Allah tahulah kesungguhan dia. Dia memang kerja nak cari duit untuk bayar. Tak cukup, tak boleh, tak dapat, tak cukup, tak dapat, tak dapat. Memang tak boleh. Tak mampu, mati dia dalam keadaan tak bayar hutang. Allah ampun dosa dia. Dan hutang kawan ni Allah ganti dengan sumber yang lain. Sehingga hati dia tu jadi redha. Allah akan detiklah hati dia. Alah, tak apalah, dia tak bayar hutang aku tahulah dia susah. Kita nampak dia susah. Tak apalah, aku halalkan. Jadi dia punya beban dosa dia selesai. Ada orang awal-awal lagi nak ciluk, kan, nak lari, tak nak bayar. Bukan tak ada duit, tapi memang perangai tak nak bayar. Memang berdosa besar. Dan hutangnya tu tak akan langsai macam tu, kan? Kecuali orang ni halal, kan? Kena tanggung. Jadi katalah bapak dia dah mati, anak tahu, anak tolong bayar. Kita lah anak ni kesianlah kat bapak, kan? Takkan nak biar dia kena azab.
Jadi kita nak selamatkan dia juga bayar hutang. Dulu ayah saya memang sebut, kata tak nak bayar, dia nak lari gitu je. Tapi tak apalah, kami bayar. Kami anak-anak kumpul bayar. Tapi kalau dia tak tahu, tak payahlah cerita kan. Tak payah cerita ayah saya lari tak nak bayar, jangan cerita tu. Tak apalah, kita pergi bayar. Ayah dulu hutang RM1,000 kan, ni kami anak-anak kumpul ni, kami bayar lah. Wajib. Kalau tidak, kita mengenai ayah kita kena seksa, tak tolong ke? Menjerit melolong kena api neraka kan? Kita tolong selamatkan. Jadi anak kena mewarisi juga hutang dan mewarisi wasiat. Kalau mak ayah ada wasiat, dia wasiat rumah ni nak bagi ke masjid, nak bagi ke tahfiz. Jadi ada syarat dia, banyaklah bab wasiat ni ada syarat-syarat dia. Jadi cara mudah kita buat contoh tu, kalau dia wasiat kata rumah ni bagi wasiat kepada ni, maka orang yang pegang wasiat wajib langsaikan. Jadi 3 perkara orang yang mati kena buat, orang yang hidup kena buat untuk orang mati. Selain pada kebungumi jenazah apa semualah. Apa dia yang dia tinggal? Hutang, wasiat, waris, pusaka, harta pusaka. Daripada 3 benda ni, yang pertama kena uruskan adalah hutang dulu. Ni banyak orang salah, dia kira bahagi faraid dulu. Pusaka tu dulu, kau dapat banyak ni, aku dapat banyak ni. Hutang tak ambil kira lagi. Tak boleh. Kena langsai dulu hutang. Selesai hutang, tengok ada wasiat tak? Tanya abang-abang, adik-adik kita apa semua, ayah ada wasiat dulu. Oh, dia ada wasiat nak bagi duit ke sana ke sini. Tolak yang tu dulu. Harta yang dia tinggal tolak. Dia ada wasiat sana sini. Dengan syarat-syarat lah buat wasiat ni. Lepas tu baru baki. Sayyidina Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam, sahabat Nabi, sepupu Nabi. Sepupu dengan Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Zubair ni anak dia. Dia wasiat ke anak dia. Zubair bin Awam ni ada hutang banyak. Tapi dia tanah kebun banyak. Cash tak ada nak bayar hutang. Tapi kebun banyak. Tanah sana kebun banyak. Jadi dia wasiat ke anak dia. Kalau aku mati nanti, kau kena jual tau. Jual tanah-tanah ni dengan harga yang sepatutnya. Dan kau langsai hutang-hutang aku. Hutangku sekian. Bagi tahu pada anak dia. Aku hutang banyak. Kan? Jadi dia wasiat. Jadi kita mak bapak, hutang kena bagi tahu lah. Kena ada tulis. Tak bagi tahu pun benda tu simpan dalam buku ni. Kan? Contoh kita pesan, nak nanti kalau mak tak ada apa semua, nanti bukalah buku ni tau, ada rahsia ni. Kan? Tengok-tengok ada hutang kita banyak tu. Kena bagi tahu. Kalau tidak, anak mungkin amanah nak bayar tapi tak tahu. Menanggung dosa kita. Jadi kena bagi tahu. Jadi Abdullah bin Zubair bagi tahu, Zubair bagi tahu pada anak-anak Abdullah, kau bayar hutang aku sekian banyak. Jadi bila meninggal syahid, Zubair bin Awam syahid, Abdullah bin Zubair ni termenung. Nak jual, nak hutang banyak, nak jual bukan senang, kadang-kadang harga dia jatuh. Tak apalah, dia usahalah, tawakal, dia laksanakan juga. Dia jual lah. Rupanya sahabat-sahabat Zubair bin Awam ni tahu dia hutang banyak, dia orang beli dengan harga mahal. Katalah harga biasanya 1,000 contohlah, kan. Tapi dah boleh nak terdesak ni, nego-nego boleh dapat 500. Tapi tak, sahabat-sahabat yang tahu dia nak bayar hutang, kami beli dengan 1,500. Bagi lebih. Kan? Jadi sahabat pun beli dapat. Bila dapat, dia langsailah hutang orang tuntut, dia isytiharkan. Siapa lagi ada hutang pada Zubair bin Awam ayah aku, mai datang tuntut. Orang tu tuntut, orang ni tuntut, dia bayar selesai. Ada baki lagi duit lebih. Daripada jual tanah tadi ada lebih. Jadi bila lebih, keluarga dia minta lah faraid, pusaka kan. Dah hutang dah selesai. Wasiat dah selesai. Lebih tu jadi faraid lah. Tak, Zubair bin Awam kata, aku nak simpan 4 kali haji. Maksudnya 4 kali haji, 4 tahun lah. Supaya di Arafah, bila terkumpul ramai, aku nak isytiharkan pada orang, siapa lagi ada hutang dengan Zubair bin Awam, mai tuntut. Jadi dia simpan duit tu, tak nak bagi pusaka lagi selama 4 tahun. Supaya nak isytiharkan di musim haji, di Arafah. Kok ada orang yang masih berhutang, yang tak tahu pun, tak tuntut pun. Sampai 4 tahun dah tak ada orang tuntut, baki duit tu baru dia bagi faraid. Kita ni faraid dulu, hutang tak kira dah. Ini kesalahan besar, jenayah besar pada ibu bapa kita. Kalau kita sebagai pewaris lah, kan. Sampai ke situ pula kita ni bab hutang tadi tak? Mana kita nak sebut ni?
Solat maghrib tadi, hutang maghrib tadi ni, Nabi qada juga sembahyang asar dalam waktu maghrib, dan Nabi sembahyang maghrib langsung kerana waktu maghrib dah masuk. Rasulullah SAW merasa sangat tidak senang kerana keluputan waktu solat ini. Contoh orang kena banjir. Orang kena banjir. Terlepas sembahyang subuh, terlepas sembahyang zuhur. Kalang kabut ni, kalang kabut kan. Nak sembahyang kat mana? Duduk dalam air je. Kalau dia tahu hukum, dia sembahyang jugalah cara isyarat. Allah Akbar, sami Allah liman hamidah. Allah Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dengan isyarat kepala je lah. Dalam air kan. Kalau dia tak tahu hukum, dia dimaafkan. Lepas tu dia qada lah kemudian. Tapi kalau banjir pun dia dapat selamat duduk dalam surau. Tidur kat surau, tak semayang, yang tu tak ada alasan apalah, tu memang dosa besar lah kan. Okey. Jadi Rasulullah SAW merasakan sangat tidak senang kerana keluputan waktu solat ini, sehingga baginda berdoa kecelakaan terhadap orang-orang musyrikin. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perangan Khandaq, semoga Allah memenuhkan rumah dan kubur mereka dengan api sebagaimana mereka telah menyibukkan kami daripada solat asar sehingga terbenam matahari. Kan? Dia orang punya pasal kami tak dapat sembahyang, biar dia penuh dengan api neraka. Allahu Akbar. Dalam Musnad Ahmad dan dalam Asy-Syafi'i menyebutkan bahawa umat Islam pada hari itu tertinggal solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia waktu tu zuhur, asar, maghrib, isyak, 4 waktu. Lalu mereka mengerjakan semua solat itu dalam satu waktu isyak. Jadi qada. Namun An-Nawawi berkata, untuk mempertemukan antara kelainan laporan dalam riwayat-riwayat ini, perang Khandaq ini makan masa yang banyak hari. Ada hari yang tertinggal asar sahaja, ada hari yang tinggal sampai 4 waktu, duduk sibuk duduk perang kan. Dan waktu ni belum ada sembahyang dalam situasi perang, belum ada hukum tu. Sebab tu dia orang tertinggal gitu, sibuk perang. Tapi dalam setelah pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah, turun ayat berkaitan dengan sembahyang dalam situasi perang kan. Tengah angkat pedang, bang, saja aku sembahyang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Dah perang. Bunyi-bunyi dikira dia sembahyang 4 rakaat. Walaupun yang dia sempat niat je. Yang lain dia bergerak apa semua. Ada wuduk lah kan. Sah sembahyang dia. Kan. Itu sembahyang dalam situasi perang. Okey, jadi para sahabat ni qada dalam 4 waktu tu dalam 1 waktu. Bertolak dari kisah ini juga difahami bahawa usaha pihak musyrikin untuk menyeberangi parit itu secara bertentangan. Jadi tak menentu. Kadang dia datang waktu zuhur, datang waktu petang, asar. Dia nak serang kawasan parit tu. Memakan masa berapa hari, tapi oleh kerana parit itu menjadi penghalang antara dua pasukan, maka perangan secara langsung tidak berlaku. Malah ia hanya terbatas setakat serangan-serangan panah saja. Datang, kena panah, lari balik. Macam tu je. Dalam masa panah memanah itu, beberapa orang lelaki daripada kedua belah pihak telah terbunuh. Ada tentera Islam yang syahid, ada tentera belah sana mati. Tapi bilangan mereka hanya kecil, boleh dibilang dengan jari, iaitu 6 orang di pihak tentera Islam dan 10 orang di pihak tentera musyrikin yang meninggal. Jadi pihak Islam syahid. Sementara 1 atau 2 orang di kalangan mereka mati akibat tikaman pedang. Yang lain nak panah lebih jauh. Wallahu alam, kita berhenti kat situ ya. InsyaAllah. Ini akan datang kisah Sayyidina Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz. Kisah dia hebat. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Panjang lagi lah kisah perang Khandaq ni. Banyak cerita dia. Ala kulli hal, perang Ahzab ni kan kita sebut dalam takbir raya kan. Wa hazamal ahzab wahdah sadaq alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Waktu tak raya ni tak ingat kan. Main raya ingat. Tak raya lagi tak ingat kan. Aduh. Pasal apa kita sebut Ahzab? Wa hazamal ahzab, dan pasukan Ahzab kalah. Sebab perang Ahzab ni nampak sangat bantuan Allah 100%. Nampak jelas.
Nampak jelas. Seolah tentera Islam tak buat apa pun, semua bantuan Allah. Nak sebutnya perang Ahzab ni tentera musuh ramai, sehingga munafik kata kita memang kalah lah, tak boleh menang lah macam ni. Cuma orang berimannya naik iman. Sebab tu kita nak naik iman bila dah keluar Ramadan, masuk raya, jangan tinggal iman kita dalam bulan Ramadan. Tinggal dah habis Ramadan, piah iman kita. Dah jadi tak beriman dah pula dalam Syawalnya kan. Biar kekal semakin bersemangat iman kita. Semakin menyerah diri bulat-bulat kita pada Allah Ta'ala. Semakin kuat amal ibadah kita di bulan lain. Jadi ambil semangat Ahzab, perang Ahzab. Yang kuat macam tu pun senangnya Allah turun bantuan. Apa dia akhirnya? Kesimpulan akhirnya Allah datang taufan. Mereka sekat lama tu, dekat hampir berapa puluh hari. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan lebih duk sekat ni. Akhirnya Allah datang taufan, zoom, habis semua pasukan mereka kucak-kacir habis. Tentera Islam tak kena. Kemah tentera Islam lagi lemah, lagi tak kuat daripada kemah musuh. Yang musuh kuat-kuat. Dia orang ni tentera ramai kan, buat kemah kemas-kemas hebat-hebat. Tapi tentera Islam tak kena pun taufan, tak roboh pun kemah. Tentera dia orang tu habis kucak-kacir barang-barang, dalam dapur dia, makanan dia habis terbang semua. Jadi dia orang tak boleh duduk, lari balik kan. Jadi mengalah macam tu je. Tentera Islam pun baliklah dalam keadaan aman, tanpa berlaku peperangan yang mencederakan ramai ataupun menjadi terbunuh ramai. Wallahu ta'ala alam. Banyak lagi kita nak baca ni, satu siri lagi kot, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ada peluang. Bulan Mac bulan Mac, hari Isnin pertama 7 bulan saya ada lagi. Jadi bulan depan sekali ya kot kuliah kita. Sekali je, 7 bulan. Saya insya-Allah pergi umrah 14 bulan. Doa-doalah bagi selamat. Kan? Tawakal ni memang kalau nak ikut ni takut juga ni kan. Covidnya apa segalanya, sana pun bukannya sikit. Tapi tawakal je lah. Kita nak pergi sangat, serah diri pada Allah Ta'ala kan. Serah bulat-bulatnya pada kudrat Allah, takdir Allah Ta'ala. Dah lama tak pergi, teringin nak pergi dah, insya-Allah. Ada jemaah mulanya 40 orang, ramai tarik diri. Tapi tak cukup. Tak ramai, jadi 20 lebih je. Senang sikit nak kawal. Duduk pula, jadi bila kecil macam tu, dia orang kata kita pindah ambil hotel yang cantik, Pullman, duduk Pullman pula. Allah alam. Jadi insya-Allah kalau ada siapa yang nak kirim buat kebajikan sana ataupun buat umrah badal, boleh saya tolong bantulah buat di sana. Sama ada sedekah yang Nabi sebut sebaik-baik sedekah adalah suqyul ma', bagi minum air pada orang. Jadi memang apa yang kita buat di sana, kita akan pergi kedai runcit, laluan sini laluan sana. Nanti orang keluar semayang, engkau keluar 5 kartun, ikut duit kita lah, letak 100 rial, makanan sabil. Tapi bagi air lebih baik daripada bagi makanan. Bukan bagi makanan tak baik dah, memanglah baik. Tapi bagi air lagi utama. Lagi banyak pahala. Sebab air semua orang nak. Makanan ada orang tak makan sandwich ni, kita nak bagi sandwich, dia tak nak. Dia nak makan nasi. Ada kita bagi nasi, dia tak nak nasi pula. Air tak ada siapa yang tolak, tak nak. Semua orang nak. Jadi itulah kebajikan air. Siapa yang berminat nak sama-sama menyumbang, boleh kontak bagi saya, insya-Allah. Saya akan bawa buat di sana. Dan umrah badal juga. Siapa yang nak buat kebajikan untuk arwah, umrah badal, kita ambil dalam 500 rial untuk buat umrah badal, insya-Allah. Dan kita bagi kurma lah, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختم بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم.